Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat berkumpul untuk mengadakan kelas terjemah dan tafsir ringkas. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan memanjatkan doa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jazaa atas perhatian semua. Kita sambung pada ayat seterusnya. Kalau saya laju nanti tolong bagi tahu, kalau saya laju saya akan perlahankan. Tapi di sini banyak perkataan yang kita dah belajar pun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan iza, sebenarnya iza is apabila, dan ingatlah apabila kultum kamu telah katakan. Ini fi'il madi jamak. Ya wahai Musa, lan ni maknanya sesekali tidak. Lan nasbira daripada sabara, jadi ini mudhari jamak mutakallim. Nasbira, kami tidak sabar. Lan nasbira, kami sesekali tidak dapat sabar. Ala, atas atau pada, tu'am, makan, makanan. Sebab tu kalau kita dengar ada bahasa Arab mat'am. Mat'am tu maknanya tempat makan, restoran. Jadi ta'am dia makanan. Wahidin maknanya satu, dengan satu jenis saja makanan. Fa maka ud'u, kata perintah ni fil amar, ud'u, berdoalah. Dia sebenarnya ada dhamma sini, tapi kerana ada fa dia dah hazaf huruf dhamma tu, jadi fad'u maka berdoalah. Lana, la bagi, na kami, bagi kami atau untuk kami. Rabb, kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah, Rabb maknanya Tuhan. Rabbaka, pada Tuhan kamu, pada Tuhan kau. Yukhrij, ini fi'il mudhari majhul, dikeluarkan. Kharaja, daripada kata kharaja, dikeluarkan. Lana, sama juga di atas ini, lana, bagi kami, mimma, apa-apa, tumbitu, yang tumbuh. Tumbitu ni tumbuh atau yang keluar. Al-ardu, di bumi. Bumi, al-ardu fi sama wal ard, langit dan bumi. Ard ni bumi. Min, dari, bakliha, bakli maksudnya ini tempat yang hijau, menghijau. Jadi maksud di sini apa ni, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Darinya, dari bumi itu keluarlah tumbuh-tumbuhan yang hijau. Okey, wa dan kisai. Kisah ini maknanya mentimun. Kisaiha, dari bumi ni, ha ni tunjuk kepada bumi ni. Dari bumi itu keluarlah mentimun. Wa dan fumiha, fumi maksudnya fumun, maksudnya gandum. Fumiha, darinya gandum-gandum. Wa dan adasa. Adasa maknanya dal. Adasiha maknanya darinya keluarlah dal, kacang-kacang dal. Wa dan basaliha. Basaliha ni bawang, daripadanya bawang-bawang. Qala, lalu dia telah berkata, huruf istifham, apakah? Tastabdilu, daripada istibdal. Jadi ini fil mudhari jamak, mukhatib. Tastabdiluna, apakah kamu ingin menukar? Istabdala maknanya menukar.
Jadi menukar benda-benda lah, apa-apa pun, menukar. Allazi, yang, huwa, iaitu, dia itu, adna, adna ini isim tafsil, maknanya sangat rendah, atau kita katakan sangat murah. Jadi kalau benda yang sangat rendah atau sangat murah, benda yang paling rendah, jadi lawannya adalah benda yang baik. Lawan daripada perkataan rendah tadi atau murah tadi. Murah lawannya mahal, rendah maknanya tinggi. Jadi adna maknanya yang rendah, yang murah. Tapi nanti kenapa lawannya nanti? Bi dengan allazi, yang, huwa, iaitu khair, yang baik. Khair ni maksudnya baik. Billazi huwa khair, dengan benda yang lebih baik. Ihbitu. Ini kita dah belajar juga dalam kisah Nabi Adam AS. Ini kata perintah jamak. Ihbitu, maka keluarlah kamu ke mana? Misran. Misran, ke bandar. Misran di sini bukannya maksud Misran Mesir di Kahirah sana tu. Misran ini adalah pekan-pekan kecil semasa mereka dalam di dalam hutan tu, di dalam padang pasir ke, mereka ada pekan-pekan kecil, itu dah kata pergi ke situ. Fa'inna, maka sesungguhnya, la, bagi kamu, ma, apa, sa'ala, apa yang kamu soalkan, apa yang kamu tanyakan atau yang kamu ingat. Sa'altum, apa, tum maknanya kamu, apa yang kamu pertanyakan, apa yang kamu soalkan, di sana ada. Wa, dan duribat. Duribat, dia kata daraba. Daraba tu maksudnya dia telah memukul. Kalau kita kata darabahu bil asa, dia telah dipukul dengan tongkat. Tapi daraba, kalau dikatakan darabu alaihi jizyah, maknanya ke atasnya telah diwajibkan jizyah. Jadi daraba di sini maksudnya telah diwajibkan atau telah ditetapkan. Duribat alayah, ke atas, him, ke atas mereka. Jadi digabungkan menjadi alaihim, ke atas mereka. Zillah. Zillah maksudnya kehinaan, kenistaan. Zillah. Wa, dan al-maskanah. Maskanah maksudnya kemiskinan. Telah diwajibkan ke atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u. Ba'u dari akar kata ba'a. Di sini adalah jamak ba'u. Ghaib. Ba'u maksudnya telah kembali. Raja'a, telah kembali. Jadi mereka telah kembali. Bi, dengan ghadabin. Ghadabin kita pun dah belajar dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Maghdub dari akar kata dilah ghadaba. Jadi bi ghadabin, dengan kemurkaan atau dengan kemarahan. Min, dari Allah. Min Allah, dari Allah Ta'ala. Zalika, itu semua disebabkan bi, dengan itu sesungguhnya, anna, sesungguhnya, hum, mereka, bi annahum, dengan sesungguhnya mereka, dengan maksudnya sesungguhnya mereka, kanu, pada awalnya, yakfurun, mereka itu ingkar, jamak. Mereka itu ingkar. Kafara. Kafara maknanya ingkar. Bi, dengan ayat. Ayat maksudnya tanda-tanda. Allah, bi ayatilah, dengan tanda-tanda Allah. Wa, dan yaqtuluna, dari akar kata qatala, maknanya qatala itu bunuh. Yaqtuluna, ini fi'il mudhari jamak ghaib. Yaqtuluna, mereka telah membunuh. Jadi qatala ni bukannya maksud membunuh tu bunuh. Qatala, bila sebut di qatala ada banyak maksud dia. Qatala juga maksud dibunuh. Qatala juga maksud menyusahkan. Qatala juga bermaksud mengingkari.
qatala juga maksudnya cuba berdolak dalih, tidak mahu menerima kebenaran. Jadi ada beberapa maksud daripada qatala ni. Wa yaqtulunan nabiyina ni jamak nabi-nabi, jadi nabiyina jamak. Mereka membunuh para nabi bi dengan ghair ni tanpa. Kita selalu sebutkan ghair Ahmadi, maknanya bukan Ahmadi. Ghair maknanya bukan, bi ghair dengan tanpa al-haq, dengan tanpa hak. Hak tu kita pun bahasa Melayu pun hak, tanpa kebenaran, tanpa justify. Zalika itu adalah bima disebabkan asau. Asau dari akar kata asa, maksudnya mereka telah mengingkari. Wa dan kanu sebelumnya mereka ya'tadun. Mereka ni telah melampaui batas. Ya'tadun, mereka telah melampaui batas. Jadi kita akan lihat terjemahannya yang ringkas dan kita akan berikan tafsir yang mudah insya-Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika mereka berkata kepada wahai Musa, kami sesekali tidak boleh sabar dengan satu jenis makanan sahaja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Nanti saya sambung. Maka berdoalah untuk kami kepada Tuhan kau supaya dikeluarkan bagi kami darinya, dari bumi ini, apa yang mereka inginkan daripada bumi ini, mimbaqliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Daripada bumi dikeluarkan daripada pelbagai sayur-sayuran dan pelbagai jenis mentimun dan gandum dan dal, kacang dal dan bawang. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Lalu dia berkata, apakah kamu ingin menukarkan benda yang rendah itu, yang murah itu dengan benda yang sangat baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maka keluarlah kamu ke bandar itu, maka sesungguhnya apa yang kamu tanyakan, soalkan tu ada di sana. Wa duribat alaihimuz zilla wal maskana. Maka telah diwajibkan ke atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan mereka kembali dengan kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini semua disebabkan kerana mereka telah mengingkari dari tanda-tanda Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haq, dan mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini semua disebabkan kerana mereka tidak taat, ingkar, dan mereka juga telah melampaui batas. Jadi kita dah belajar sebelum ini bahawa Bani Israel telah hidup berkelana di dalam hutan. Mereka terpaksa hidup dengan penuh cabaran. Walaupun mereka telah diberikan mana wasalwa, kemudian diberikan air juga mudah, yang Allah Ta'ala telah berikan, sangat mudah mereka telah perolehi selepas itu. Tapi mereka tidak sabar. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya Musa, kami tidak sabar lagi dengan makanan yang seperti ini saja. Asyik makan benda yang sama saja mereka tak boleh tahan. Mereka kata, mungkin Musa kamu tu boleh tahan, tapi kami tak boleh tahan. Kami tak sabar lagi. Kami nak juga apa yang mereka nak. Kata doalah, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Maka berdoalah kepada Tuhan kau, keluarkan daripada bumi ini mimbaqliha, dari pelbagai sayur-sayuran, wa kisaiha, daripada mentimun, wa fumiha, gandum, wa adasiha, dan kacang-kacang dal, dan wa basaliha, dan bawang-bawang. Jadi mereka mahukan kemudahan.
Mereka nak mudah saja, mereka tak sabar lagi dah. Tak boleh tahan hidup secara badui pindah randa, mereka tak sabar. Mereka nak settle satu tempat, duduk, jadi semua tu mudah dapatkan. Sama ada mereka boleh beli atau mereka boleh dagangkan, tapi mereka tak mau lagi duduk di dalam pindah randah ini, terpaksa berusaha lebih untuk cari makanan, untuk keluar, untuk makan herba-herba di dalam hutan itu. Mereka dah tak sabar lagi, asyik makan herba saja. Qala, lalu dia berkata, astabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair? Apakah kamu akan menukarkan benda yang rendah itu dengan sesuatu yang baik? Jadi menurut Al-Quran yang mereka minta ni tadi di sini, yang mereka minta sayur-sayuran, mentimun, gandum, dal dan bawang ini, tapi di sini dikatakan ini adalah benda yang rendah lagi dibandingkan benda yang ada yang lebih baik lagi. Jadi apa yang lebih baik ketika hidup dalam pindah randah ini? Kalau nak dibandingkan secara fizikal, benda-benda inilah yang lebih baik untuk kesihatan pemakanan, nourishment manusia. Gandum, dal, semua ni protein, ini karbohidrat, semuanya zat. Tapi Al-Quran sebut, apakah kamu ingin menukarkan benda-benda yang rendah ini dengan benda yang lebih baik? Apakah benda yang lebih baik? Jadi inilah persoalannya. Inilah kunci daripada ayat ini yang kita perlu faham, yang kita perlu sedar, kita perlu tahu bahawa yang dimaksudkan di sini, apa yang mereka minta itu, mereka ingin tinggal di bandar-bandar. Mereka tak tahan lagi duduk berpindah-pindah randah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebenarnya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka menjadi tabah, teguh dan sabar dalam meneruskan kehidupan, dalam menjana kehidupan mereka. Sebab apa? Kita dah tahu bahawa sebelum ini Bani Israel adalah satu kaum yang selalu ditindas, selalu dipandang rendah. Mereka dianggap kaum yang di bawah ketika mereka berada di Mesir. Mereka selalu diperhambakan, diperbudakkan. Dan dalam diri mereka tidak ada sifat berani nak melawan. Dalam diri mereka selalu ada perkara yang lembut untuk taat saja, tak berani untuk melawan. Tetapi bila mereka dah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam keluar daripada Mesir dan hidup di dalam hutan ini, tujuannya supaya Allah Ta'ala inginkan supaya mereka menjadi satu bangsa yang kuat, yang tabah. Buang sifat-sifat yang lemah tadi, yang sebelum ini. Itu tujuannya. Jadi bila mereka hidup pindah randa bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, maksud yang kedua juga supaya mereka dapat belajar, dapat menimba ilmu, dapat menerima wahyu-wahyu dan perhatikan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk membangunkan Bani Israel ini supaya mereka kuat, tabah dan berani, dan nanti bila sampai saat mereka dah teguh dan menjadi satu bangsa yang kuat dan tabah, barulah mereka akan dikurniakan kerajaan. Ini yang dimaksudkan dengan khair. Memang Allah Ta'ala telah janjikan negeri yang dijanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Bani Israel. Tetapi harus melalui proses, harus melalui ujian. Tapi nampaknya di sini mereka tak sabar dengan ujian itu. Mereka nak cepat, mereka nak segera. Benda-benda duniawi ini mereka nak segera. Padahal mereka boleh dapatkan itu semua. Tapi harus belajar dulu sifat tabah, sabar, teguh. Hidup dalam pindah randah ini memang perlu banyak cabaran dan ujian. Dan mereka perlu tabah di dalamnya. Tapi di sini, kerana ada antara mereka yang tidak sabar, lalu dikatakan, bitu misran, faina lakum ma sa'altum. Maka pergilah, keluarlah ke bandar-bandar itu, maka apa yang kamu tanyakan itu kamu akan boleh dapatkan.
Jadi mereka hidup di semenanjung Sinai itu berpindah randa. Ada juga kawasan-kawasan perkampungan, ada juga kawasan-kawasan pekan yang mereka kadang-kadang mereka pergi, mereka boleh dapatkan makanan, mereka boleh beli atau sebagainya. Tetapi mereka harus keluar dari situ dan hidup bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kerana ada di antara mereka yang tidak sabar, dikatakan pergilah. Kalau kamu nak pergi ke bandar-bandar itu, pergi. Kamu boleh dapatkan apa yang kamu hajatkan tadi. Tapi kalau mereka pergi, apa yang mereka dapatkan? Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Maka telah diwajibkan, telah ditetapkan ke atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Jadi bila mereka tak sabar nak ikutkan, bila mereka hidup dalam bandar, yang mereka dapatkan adalah kehinaan dan kemiskinan. Kerana mungkin mereka terlibat dalam perkara-perkara yang buruk di bandar-bandar. Tadi kita kata mereka biasa hidup di bandar sebelum ini. Di bandar kita tahu macam-macam pelbagai cubaan, dugaan, tarikan. Jadi kalau mereka inginkan seperti itu dan ingin tinggalkan bersahabat dengan Nabi, jadi mereka akan dapatkan kehinaan dan kemiskinan. Nanti kita boleh jelaskanlah kalau siapa nak tambah nanti. Jadi inilah maksudnya bila mereka keluar tinggal di bandar-bandar atau di pekan-pekan, tidak mahu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, jadi mereka mendapatkan kehinaan dan kemiskinan, atau mereka menjadi susah, atau mereka terlibat dalam dosa-dosa. Waba'u, dan mereka kembali bighadabin minallah. Jadi mereka kembali dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini maksudnya mereka gagal dalam ujian. Sebagai contohlah, kalau satu general hantar askarnya, dia punya tim untuk satu misi, dan misi mereka gagal, mereka tak berjaya, dia akan kembali dengan keadaan yang malu dan segan di hadapan general itu tadi, kerana dia telah gagal. Tetapi kalau dia berjaya menyelesaikan misinya, dia akan kembali dengan bangga dan disambut dengan mulia oleh general itu pun. Jadi mereka ini gagal ketika hidup berkelana tadi dan mereka tinggalkan persahabatan dengan Nabi, lalu mereka kembali kepada Allah dengan kemurkaan Allah SWT, di mana Allah Ta'ala murka kepada mereka, marah kepada mereka. Zalika bi'annahum kanu yakfurun biayatillah. Ini semua disebabkan kerana mereka mengingkari tanda-tanda Allah Ta'ala. Jadi bila mereka degil dan tak sabar, akhirnya mereka develop atau kembangnya dia punya sifat-sifat takabur dan sombong dan tidak mahu mempercayai, sifat melawan. Jadi maknanya mereka tak sabar, mereka tak nampak janji Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi sebenarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Tapi kerana keingkaran mereka, kerana mereka tidak sabar, mereka menolak tanda-tanda Allah Ta'ala. Mereka memperlekehkan tanda-tanda atau janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah maksud ini. Zalika bihannahum kanu yakfuruna biayatillah. Wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran, tanpa yang hak. Jadi di sini saya katakan tadi yaqtulu maksudnya bukan saja maksud mereka membunuh. Mereka menyusahkan, mereka melawan, mereka mengingkari. Ini pun termaksud maksud daripada kata Allah tadi. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, orang-orang Yahudi ini tidak pernah berjaya membunuh seorang nabi pun. Mereka tidak berjaya. Tapi yang jelas, mereka banyak menyusahkan, mereka banyak mengingkari nabi-nabi, mereka banyak mengganggu gugat perjuangan-perjuangan nabi. Ini yang dimaksudkan wa yaqtuluna nabiyina. Atau boleh juga mereka mempunyai keinginan atau tujuan untuk membunuh para nabi. Tetapi semua nabi-nabi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun dalam satu sejarah mereka berjaya membunuh nabi-nabi itu. Bi ghairil haq, tanpa kebenaran. Mereka sentiasa mencari salah, membuat fitnah, mengadakan
cerita yang reka-reka untuk menolak kebenaran dan menghasut orang lain untuk menyusahkan Nabi itu. Dan tak kiralah Nabi apa pun. Jadi ini digunakan Nabi, para Nabi kan. Jadi banyaklah Nabi-Nabi kalau kita lihat dalam sejarah. Nabi Isa AS mereka cuba susahkan. Nabi Yahya, kan, Nabi-Nabi sebelumnya termasuklah Nabi Muhammad SAW. Mereka cuba untuk menyusahkan atau cuba niat untuk membunuh tapi tak pernah berjaya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini semua disebabkan kerana mereka itu adalah ingkar dan mereka itu telah melampaui batas. Jadi apabila mereka menolak nabi-nabi, mereka menyusahkan nabi-nabi, mereka menggaguh-gugat tugas nabi itu, jadi mereka lama kelamaan menjadi terjerumus ke dalam sifat-sifat buruk. Mereka kemudian terjerumus dalam perkara-perkara yang berdosa. Jadi mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang melawan kebenaran. Jadi mereka makin kemudian jadi makin melampau. Sebab itu kita lihat orang-orang yang mengingkari nabi-nabi ini, orang-orang yang mengingkari tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh berlaku dengan sangat kejam. Melampau sini, yaqtadun, sampai boleh sampai ke tahap membakar, membunuh, menyusahkan, mengancam, dan semua itu mereka terjerumus dalam dosa-dosa yang melampaui batas ini. Ini yang dimasukkan maksud zalika bima asa wa kanu ya'tadun, apabila mereka menolak nabi-nabi atau menyusahkan nabi-nabi dan mereka kemudian terlibat dalam dosa-dosa dan mereka menjadi melampau dalam dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ini yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita pada hari ini. Nanti kalau ada siapa-siapa yang ingin tanyakan soalan, silakan. Jadi tadi saya sampaikan ringkas saja, tafsir ringkasnya daripada ayat 62 ini, dan saya nantikan soalan-soalan. Nanti kalau ada siapa-siapa yang ingin tambahkan pun boleh silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.